Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Terima kasih kerana sudi support video-video di channel saya ni. Korang memang awesome. Seperti biasa, saya akan tunaikan satu lagi permintaan, dan permintaan kali ini daripada seorang YouTuber juga, iaitu Malaysia Walker. Kalau korang berminat dengan video-video makan angin, bolehlah singgah ke channel Malaysia Walker. Okey, Malaysia Walker mahu saya kongsikan kisah seram bagaimana roh meratap jasadnya sendiri. Ada beberapa perkongsian yang dikongsikan, tapi saya pilih dua kisah yang paling meninggalkan kesan. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kepada yang masih belum subscribe tu, okey, cepat-cepat tekan butang subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga tekan butang like. Okeylah, apa kata korang tonton video ni hingga habis. Jom. Kisah benar ni tersebar dan viral pada tahun awal 2000. Ia berkisahkan seorang adik yang pada suatu malam sedang menonton TV. Sedang dia leka menonton TV, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk bertalu-talu. Lalu si adik ni pun bukalah pintu. Dan alangkah terkejutnya si adik ni bila di depan dia adalah kakaknya yang berlumuran darah. Dari muka dan badannya penuh dengan darah. Dalam keadaan panik dan terkejut, si adik ni tanyalah pada si kakak, kenapa jadi macam tu? Tapi si kakak tak menjawab, hanya menangis dan terus berlari masuk ke dalam bilik air. Si kakak terus mengurungkan diri dalam bilik air. Berkali-kali ibu dan ayahnya panggil kakak yang berada dalam bilik air tu, tapi langsung tak ada jawapan. Siapa yang tak risau kan bila anak perempuan mereka yang berlumuran darah berkurung di dalam bilik air. Panggilan pun tak berjawab. Dalam keadaan panik, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk lagi. Bila dia buka, tercegat seorang remaja yang memperkenalkan diri sebagai kawan si kakak. Bawa kabar yang si kakak kemalangan jalan raya dan terkorban di tempat kejadian. Mula-mula si ayah marah juga sebab dia beranggapan anak dia yang dikatakan terkorban dalam kemalangan tu ada dalam bilik air. Bagi memastikan kesahihan khabar yang dibawa oleh kawan si kakak tu, mereka sekeluarga cuba sekali lagi mengetuk dan panggil si kakak yang kononnya masih berada dalam bilik air, tapi tetap tak ada jawapan. Disebabkan pintu bilik air berkunci di dalam, terpaksalah si ayah pecahkan pintu untuk dapatkan si kakak. Tapi bila pintu bilik air berjaya dibuka, tak ada sesiapa pun di dalam. Kosong. Si ayah berkali-kali bertanya kepada si adik, sampai si adik bersumpah kakak dia ada balik dan terus menguncikan diri dalam bilik air tersebut. Kalau bukan si kakak masuk ke dalam bilik air, manakah mungkin pintu bilik air boleh terkunci dari dalam? Mak dan ayahnya bingung. Bila si kakak tak ada dalam bilik air, mereka sekeluarga bergegas ke tempat kemalangan untuk pastikan kebenaran khabar yang dibawa oleh kawan si kakak tadi. Ternyata memang si kakak terlibat dalam kemalangan dan meninggal di tempat kejadian. Tapi masa mereka sampai, si kakak telah pun dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Akibat daripada kejadian tu, si adik jadi trauma dan bingung memikirkan siapa yang dia nampak malam tersebut. Siapa yang menyerupai wajah kakaknya yang dalam keadaan berlumuran darah dan menangis. Si adik sentiasa dalam keadaan trauma jika terdengar bunyi ketukan pintu, dan akhirnya terpaksa dibawa berubat untuk pulihkan semangatnya. Dan adiknya juga sempat berpesan kepada kita semua untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah kakaknya, Nurlin Kristina binti Ahmi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa arwah dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Kami harap Cik Rahma banyak bersabar ya. Itulah nasihat seorang anggota polis yang bawa berita sedih kepada keluarga kami petang tu. Berita kematian bapa saudara aku, iaitu adik mak aku. Masa tu umur aku 12 tahun. Aku masih ingat segalanya.
Ia berlaku pada tahun 1972. Pakcik aku maut akibat kemalangan jalan raya. Dia tunggang skuter bersama isterinya yang tengah sarap mengandung 6 bulan, anak sulung mereka. Pakcik aku tu aku panggil Pak Su, baru berusia 33 tahun. Masih hidupnya, Pak Su aku ni seorang yang peramah, mesra dan periang. Bergurau dan bersakat dengan kami adik-beradik adalah kegemaran dia. Arwah Pak Su aku ni suka sangat tunggang skuter dengan laju. Mak ayah aku kerap sangat tegur Pak Su aku ni bawa skuter elok-elok. Tapi Pak Su aku ni jenis tak hiraukan nasihat mak ayah aku tu. Pada satu hari tu, mak aku marahkan Pak Su. "Kau jangan degil, nanti kau mati pun dengan skuter ni." Mungkin mak aku dah terlalu marah kot pada masa tu, hingga terlepas cakap macam tu. Selepas 3 hari arwah Pak Su dikebumikan, keluarga kami sering didatangi roh arwah Pak Su. Bila masuk waktu maghrib, kami selalu ternampak semacam ada imbasan arwah Pak Su kat belakang bilik tempat Pak Su dimandikan dan dikafankan. Ada kalanya kami terdengar seperti suara arwah Pak Su berbual-bual, bersiul dan juga bunyi skuternya. Yang paling menghairankan kami, walaupun hampir 2 minggu berlaku, kami masih terbau bau kapur barus yang kuat. Abang aku pula memang sering diganggu sebab dia yang paling rapat dengan arwah Pak Su. Mak aku pula sering terdengar siulan Pak Su, dan isteri arwah Pak Su kerap bermimpikan arwah. Masih aku ingat, ketika tu isteri arwah Pak Su terjaga tengah malam sambil memekik-mekik nama arwah, dan diikuti dengan salakan anjing yang mendayu-dayu. Sungguh menyeramkan ketika tu. Kami sering mengaji dan baca surah Yasin untuk disedekahkan kepada arwah Pak Su. Apa yang menghairankan kami, pada setiap hujung minggu ketika abang aku dan seorang lagi pakcik menziarahi kubur arwah Pak Su, terdapat lubang di hujung kaki dan kepala kubur arwah. Dalam lubang tu, walaupun dah dikambus dengan tanah, minggu berikutnya berlubang semula. Begitulah keadaannya berterusan. Seorang kawan karib arwah Pak Su pula dikatakan terkena badi mayat arwah Pak Su. Entah macam mana, dengan izin Allah, masuk minggu ketiga, nenek aku yang sekarang pun dah meninggal mimpikan arwah Pak Su. Dalam mimpi tu, arwah Pak Su beritahu supaya bersihkan bilik bekas arwah dimandi dan dikafankan. Menurut arwah nenek, Pak Su beritahunya yang bilik tu tak dibersihkan dengan betul. Masih terdapat bekas-bekas darah dan air mandi arwah. Keesokan harinya, kami sekeluarga bersihkan bilik tempat arwah Pak Su dimandikan dan dikafankan. Dan ternyata, memang masih terdapat bekas-bekas darah yang banyak di bawah 3 getah di dalam bilik tu. Ayahku terus bakar 3 getah tu dan bersihkan bilik tu dengan lebih sempurna. Hairannya, setelah kami bersihkan bilik tersebut, kami sekeluarga tak lagi diganggu dan kehidupan kami kembali tenang. Dan kini, anak arwah Pak Su sudah pun berumah tangga dan telah menjadi seorang isteri yang baik. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Kita memang kerap dengar kisah roh pulang ke rumah, tapi hakikatnya perkara ini bertentangan dengan Islam. Apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala hubungan si mati dengan dunia ini. Ini kerana roh tersebut sudah berpindah ke alam lain. Maka sebagai manusia yang lemah, kita perlu tahu bahawa segala rahsia alam ini hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Saya harap korang berpuas hati dengan video kali ini. Dan jika korang ada kisah-kisah seram yang nak dikongsikan tu, sila tinggalkan cadangan korang di ruangan komen. Saya akan cuba buatkan satu video yang menarik, insya-Allah. Okeylah, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Dan pada korang yang masih belum subscribe tu, sila tekan butang subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa tekan butang like. Sokongan korang sangat-sangat saya hargai. Okeylah, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.